Akta 342 yang sedang hangat dibincangkan sekarang ini, secara umumnya saya tidak punya halangan terhadap pindaan tersebut kecuali kepada Seksyen 21A, 24 dan 25, di mana Seksyen 21A nak dipinda kepada ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara, sama ada secara am atau khusus kepada mana-mana orang ataupun golongan orang. 24, Seksyen 24, penalti am menyatakan bahawa jika didapati bersalah, seseorang individu boleh dikenakan penalti tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun bagi pertubuhan perdana sejumlah 2 juta. Seksyen 25, kompaun kesalahan yang menyatakan bahawa individu boleh dikompaun tidak melebihi RM10,000 dalam hal pertubuhan perdana tidak melebihi RM1 juta Malaysia. Seksyen 21 ini, Datuk Ketua, walaupun akan ada bahasan, tapi saya ingin menyatakan di sini, ia memberikan kuasa penuh, absolute power kepada ketua pengarah kesihatan, Kementerian Kesihatan tanpa perlu merujuk kepada mana-mana pihak, dan ini bahaya. Ia boleh menjurus kepada penyalahgunaan kuasa. Saya pandangan bahawa adalah lebih wajar keputusan untuk mengambil tindakan itu ditentukan oleh sebuah majlis, bukan semata-mata diskresi oleh seorang ketua pengarah. Jumlah penalti melalui cadangan pindaan Seksyen 24 pula terlalu besar. Ia menekan rakyat sebenarnya. Dan malah hukuman 7 tahun ini sama dengan Seksyen 325 mendatangkan kecederaan serius, Seksyen 363 kerana menculik, Seksyen 506 kerana ugutan jenayah, 379 kerana menyamun, 393 kerana cuba mencuri. Adakah, ya saya tahu bahawa melanggar SOP satu kesalahan, tetapi adakah rakyat perlu ditekan sampai ke tahap itu sehingga perkenalkan denda yang sangat-sangat tidak munasabah? Jadi oleh demikian, saya kira seksyen ini perlu untuk dikaji semula dan ahli-ahli parlimen perlu mendengar bagaimana pandangan dan hasrat daripada rakyat supaya rakyat tidak lagi tertekan dengan isu-isu seperti ini. Begitu juga dalam isu vaksinasi. Kerajaan tidak boleh menafikan ada beberapa individu dan pihak yang terkesan. Saya bukan anti-vaksin. Saya pro kepada vaksin. Saya di antara orang yang paling awal mengambil booster di Dewan ini. Tetapi tidak boleh menafikan ada yang terkesan dengan vaksin. Setakat manakah aduan diterima oleh kerajaan dan pampasan yang disediakan oleh kerajaan kepada individu-individu yang menghadapi kesan sampingan terhadap vaksin? Tak perlu saya sebutkan. Ada kes di sana di sini. Ada yang mengalami kes yang serius dan sebagainya. Kerajaan perlu bersedia untuk memberikan jawapan dan juga pampasan kepada mereka yang akhirnya menghadapi masalah kerana selepas daripada divaksinasi. Okay, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih dan penghargaan kepada YB Pasir Mas kerana saya rasa dialah orang yang pertama sebenarnya yang menyokong kita secara terbuka begitu berseorangan nampaknya ini setakat ni. Jadi kita amat menghargai pasal kita bercerita pasal membela rakyat. Jadi saya menyeru dan memohon kepada semua ahli-ahli penyokong kami di luar sana yang berjumlah lebih kurang 8 juta supaya menyokong ahli parlimen yang membantah Akta 342. Yang pada tak sokong, yang menyokong Akta 342, kita ramai-ramai kita jangan sokong dan jangan undi. Dan saya hendak semua kawan-kawan di luar sana pergi beri warning kepada ahli parlimen kita supaya jangan. Kalau tidak, kita akan dapat tahu pasal kita dah hantar kebanyakan ahli parlimen ni sudah hantar dia punya notice of liability. Kita dah hantar bantahan pada Akta 342. Jadi saya mahu kawan-kawan di luar sana, kalau mereka yang nak mengkhianati kita, menanya kita, tak payah sokong. Dan terutama yang kita jangan sokong adalah YB Khairy Jamaluddin. Pasal dia dulu dia dah kata dia nak susahkan rakyat, nak cari rakyat, nak bohong, cakap tak betul. Takkan kita nak okey rakyat yang macam ni. Jadi orang-orang di mana saja YB Khairy bertanding, kita jangan sokong. Baik kita sokong calon-calon lain ya. Jangan, pasal ni tak boleh. Orang nak menyusahkan kita, orang yang nak menambah kesengsaraan rakyat. Jadi kita jangan sokong. Saya harap perkara ini sampai kepada semua. Saya rasa ini saja langkah yang kita dapat lakukan sebagai rakyat Malaysia yang seharusnya mempunyai hak yang jelas. Dan Khairy pun dah cakap itu, jangan
ini tak wajib lah, itu tak wajib lah, dia tak ada booster lah, dia suka hati dia. Jadi saya rasa sama-sama kita rakyat harus sedar dan bangkit. Ajak kawan-kawan semua, beritahu kawan-kawan, jangan sokong mereka yang menyokong 342 PRU akan datang ini. Terima kasih semua. Sebenarnya soalan yang ditanya itulah soalan saya nak tanya YB Khairi. Kenapa perlu ada perubahan atau pindaan kepada Akta 342? Dan apa implikasi daripada pindaan itu? Kita nak tahu apa implikasi, apa yang dia kehendaki, apa menteri hendak daripada, apa DG hendak daripada pindaan akta ini. Okey, antaranya kalau Tok Kim boleh share, denda yang bertambah-tambah sampai 2 juta kalau organisasi. Maknanya kalau PPRM sini tersilap cakap, PPRM tu mungkin jadi organisasi yang pertama yang kena denda 2 million. Sebenarnya apa matlamat? Baik kita cerita apa-apa pun kita perlu melalui matlamat. Jadi apa motif dia, saya nak tanya. Saya nak tanya apa motif buat pindaan kepada Akta 342. Satu contohnya denda yang terlalu tinggi, denda sekecil pun tak ada nak bayar. Termasuk juga mereka boleh menangkap sesiapa yang disyaki. Saya syak, tuan ada penyakit, tangkap, simpan. Jadi boleh tangkap siapa-siapa. Jadi Kementerian Kesihatan menjadi paling berkuasa, dan mungkin lebih kepada Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan SOSMA. Ini sebenarnya akta apa ke sebenarnya? Saya pun tak faham. Tolong jawab. Saya nak perkara ini dijawab. Dan boleh denda pula, boleh penjara 7 tahun. Ni gila apa sebenarnya ni? Kalau lupa pakai ni boleh denda. Cuba explain. Saya nak benda ini dia explain pada rakyat. Pasal yang nak kena adalah rakyat. Kita semua rakyat hendak jawapan. Saya nak rakyat semua tanya apa dia Akta 342. Semua rakyat, semua kita pengguna, kita tanya apa sebab. Dan kita tak mahu akta ini diluluskan secara sorok-sorok. Ni perbuatan penyenayah ni. Nyorok nak rampas kuasa ke? Kuasa lebih daripada kuasa mahkamah, kuasa. Maknanya patutnya you rujuk juga ke mahkamah. Macam mana suka-suka boleh tangkap orang? Siapa yang suka-suka boleh tangkap orang? Polis pun ada rujukan. Berapa hari kena buat mahkamah. Ini tak payah, terus angkat, simpan. Apa ni? Kita dapat aduan banyak. Orang pergi ke restoran ini nak charge nak keluar warrant. Kalau tidak, mari discuss. Siapa nak bertanggungjawab sini? Siapa? Khairi kena jawab ke? Come on lah Khairi, come on, please. Kita hari ini kita patutnya mempunyai kementerian yang membantu rakyat. Hari ini kementerian bantu rakyat ke kementerian tekan rakyat? Daripada sikit denda, banyak denda. Patutnya menteri ini dia boleh waive. Daripada denda, tak ada denda. Saya sebenarnya tak faham. Dan rakyat-rakyat di bawah ini saya gesa tanya ahli parlimen, tempat-tempat orang, supaya mereka jawab apa dia 342, apa matlamat, apa tujuan dia. Ini tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Ini saya tengok di UK dah nak hentikan, di New Zealand pun nak hentikan, kat sini dah bersungguh-sungguh. Saya pun tak faham apa benda nak dicari. Dan ingat saya nak ingatkan semua yang berkaitan dengan usaha ini. Kalau kita zalim, kita akan dapat kezaliman lebih daripada orang lain. Ini janji Allah. Kau buat tak betul, kau dapat. Tak payah tunggu mati pun. Tengoklah. Jadi ingat. Jangan zalimi orang. Saya rasa untuk maklumat semua di luar sana, kita tidak ada kepentingan. Orang cucuk ke tak cucuk ke, kepentingan kita adalah keselamatan. Tapi siapa yang membuat ini ia menjadi mandatory atau paksa melalui backdoor untuk menjadi mandatory? Siapa? Daripada penipuan-penipuan yang sebelum ini, di mana kita tengok sendiri Tan Sri Muhyiddin diberi fakta yang saya tak tahu macam mana, dia sendiri mengatakan dua cucuk sudah okey, boleh ke sana ke sini rentas desa, tapi tak ada pun. Dan tak terbus pula. Lepas tu nak pergi forum pos pula.
Astaghfirullahalazim. Dan kita juga ada Allah. Ya, kalau mereka di luar sana menunjuk kuasa, insya-Allah ya kita doa Allah tunjukkan kekuasaannya dalam membalas doa-doa kita. Ya, kita berdoa dan semua kita apa agama tak kisah. Pasal yang kena nanya ni semua kena. Jadi beri justifikasi. Kita bertanya, tolong jawab. Saya harap berilah yang terbaik. Bila Allah beri kita kuasa, kita buat je.